Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Adika Shelf Life, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Ya, itu dia. Sekarang ni kita akan menjengah ke tahun 2021, tak lama lagi. Dan sudah tentunya ramai pemirsa video aku. So, pakai pemirsa penonton. Pemirsa tu bahasa Indonesia. So, ramai daripada penonton video aku mesti tertanya-tanya tentang book, tentang contohnya macam ada tak perancangan untuk tahun 2021, ataupun tentu mesti ramai orang yang tanya dah berapa banyak yang anda baca untuk tahun 2021, 2020, dan apa harapan Adika untuk tahun 2021 ni. Okey. Sebenarnya aku nak cerita jugalah. Sebenarnya start tahun 2020 hari itu, start dari Januari sampailah Mac, aku dalam fasa yang seperti fasa orang kata reading slump lah, di mana sepanjang 3 bulan pertama tahun 2020 tu, dari start Januari tu sampailah sebelum PKP berlangsung, aku tak membaca sangat. Mungkin sebab aku dah disibukkan dengan kesibukan aku di tempat kerja lah. Sebab masa awal tahun tu memang aku agak sibuk sangat membaca. Namun segalanya berubah apabila 18 bulan Mac 2020 negara kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan bagi membendung pengaruh COVID-19 yang baru-baru ni telah melanda seluruh dunia. Sebab tu orang kata pandemik, dan bukannya istilah-istilah lain seperti endemik ke epidemik ke. So, pandemik, satu dunia kena. So, antara 18 Mac 2020 sehinggalah 12 Mei, anggaran lebih kurang 2 bulan setengah lah aku terkurung kat rumah, tak buat apa-apa, bosan. Dan semua adik-beradik aku berlonggur dekat satu rumah, tak tahu nak buat apa. So memang aku bosan. Kalau nak tengok TV asyik, sebab aku ada astro kan. So balik-balik cerita yang sama je macam. So cara yang terbaik untuk aku melepaskan diri dari kebosanan itu adalah dengan buku. Dan terus terang, meskipun ramai yang mengeluh, PKP hari itu telah membuatkan ramai orang, sebenarnya aku bersimpati. Sebenarnya ramai orang yang dah kehilangan hidup mereka sepanjang PKP ni. PKP hari itu ada yang kehilangan orang yang tersayang sebabkan COVID-19, ada yang kehilangan kerja, dan akibat daripada kehilangan kerja tu mereka terpaksa keluar dari rumah sewa mereka sebab tak bayar sewa. Ada yang terpaksa cari kerja lain. Aku bersyukur pada Tuhan sebenarnya, sebab aku tak dibuang kerja. Dan selain aku tak dibuang kerja, Tuhan juga telah menyedarkan aku betapa sebelum ni aku yang minat membaca, sebab sebelum ni aku dah cerita yang aku dalam keadaan reading slump selama lebih kurang 3 atau 4 bulan sejak start Disember 2019. Sebab aku terlalu sibuk sangat bekerja sampai aku terlupa nak membaca. Jadi ketika aku terkurung dalam rumah itulah aku mengambil inisiatif untuk mula membaca dengan menyelak satu persatu buku yang mungkin aku pernah baca sebelum ni tapi rasa nak baca lagi. Lepas tu ada buku-buku baru yang aku beli selama ni tapi aku tak pernah baca, so aku baca balik. Dan Alhamdulillah sepanjang PKP aku berjaya
berjaya menanamkan semula minat aku untuk membaca tu. So benda tu berterusan lah, sehinggalah aku masuk kerja bulan 5, 12 hari bulan 5. So start dari situlah aku menanamkan, mulakan tabiat membaca aku semula setelah berbulan lamanya berhenti. Dan sampai sekarang, setiap kali aku pergi berjabat, aku akan pastikan aku akan bawa buku sekali. Tak tahulah apa buku apa, tak kisahlah buku apa, aku main sebat je. Dan start bulan hari hujung awal bulan Jun tak silap, aku kembali melazimi ziarah aku ke kedai-kedai buku. So far yang aku dah pergi, yang aku kerap pergi adalah Kinokuniya, kaki LCC. Kemudian aku ada pergi kedai buku member aku dekat PJ, kedai buku Mandiri. Dan aku tak pergi lagi Gerak Budaya. So insyaAllah untuk tahun 2021 aku akan pergi berziarah, melakukan ziarah ke Gerak Budaya. Sebab aku dah lama tak pergi Gerak Budaya. Last aku pergi Gerak Budaya adalah pada tahun 2018 atau 19, tak ingat aku. Tak silap lah. So untuk tahun 2020, kalau kau personally tanya aku berapa banyak yang aku dah baca, tak banyak sangat sebenarnya. Aku tak ada specific reading goals ataupun berapa banyak aku nak baca untuk satu bulan, satu tahun. Tak ada, aku tak buat macam tu. Apa yang aku rasa nak baca, aku akan tarik satu buku dekat rak dan aku baca je. And so far, buku-buku yang aku dah baca untuk tahun 2020, kalau kau tanya aku buku apa yang paling best yang aku dah baca sepanjang tahun 2020, tentulah Maka Berkatalah Zarathustra karya Nietzsche. Dan Alhamdulillah pada pertengahan bulan 12 pertengahan bulan Disember yang lalu, aku dijemput untuk memberi talk di satu page Facebook yang diberi nama Kuliah Buku, di mana Kuliah Buku ni dikelolakan oleh sahabat aku, seorang penjual buku independen, Ben Sali. Ben Sali juga adalah seorang penulis. Sebelum ni beliau amat terkenal dengan buku Antitesis, terbitan Lubuk Press yang telah diharamkan oleh Kerajaan Malaysia, dan buku Agama dan Hegemoni Negara, terbitan Gerak Budaya pada tahun 2015. Beliau telah mengundang aku untuk menyampaikan talk mengenai Nietzsche dan Alhamdulillah sambutan yang amat menggalakkan lah. So itu aku rasa adalah penamat yang paling gembira lah untuk aku untuk tahun 2020, sebab aku dijemput oleh sahabat aku sendiri untuk membentangkan satu topik yang sebenarnya agak berat, tapi Alhamdulillah dapat sambutan menggalakkan dan akhirnya orang terima lah. Tak adalah orang terima pula, mereka berfikir sedikit mengenai apa yang aku sampaikan. Dan topik tu sebenarnya adalah lanjutan daripada video ketiga aku dalam BookTube, channel BookTube aku, di mana aku bentangkan pasal Nietzsche dan aku ada cerita sedikit mengenai Nietzsche dan Nazism. Dan kemudian aku lanjutkan perbahasan tersebut dalam diskusi dengan saudara Ben Sali. So itu sajalah kot yang aku boleh cerita untuk tahun 2020. Sebenarnya ada banyak buku lagi yang aku ada baca untuk tahun 2020. Aku akan kongsikan di lain hari, insyaAllah, melalui review-review ataupun ulasan-ulasan buku yang aku akan terbit sepanjang tahun 2021 nanti, insyaAllah. Dan untuk tahun 2021, seperti aku katakan tadi, aku tak ada specific reading goals. Tetapi masa hari tu aku pergi kino dan Alhamdulillah aku berjaya sambar beberapa buku yang aku look forward untuk habiskan baca ataupun tidak-tidaknya meneruskan pembacaan buku tersebut untuk tahun 2021. So di sini antaranya korang boleh tengok sendiri
Okay, ini adalah buku yang aku tertarik untuk baca dan insyaAllah aku akan jadikannya sebagai buku pertama untuk tahun 2021. Buku ni bertajuk 40 Rules of Love, karya Elif Shafak. Elif Shafak adalah seorang penulis Turki dan juga seorang pejuang hak asasi manusia. Novel ini mengisahkan seorang wanita bernama Ella Rubinstein. Dia ada kehidupan yang sempurna, seorang suami yang memahami dan 3 orang anak remaja yang agak rapat dengannya. Namun Ella Rubinstein menyadari bahawa dalam dirinya ada sesuatu yang kosong, yang mana kekosongan itu dahulunya diisi dengan cinta. So dalam novel 40 Rules of Love atau 40 Peraturan Cinta ni adalah kembara Ella mencari cinta sejati, dan di pertengahan jalan dia telah menemui kisah seorang ulama sufi yang terkenal, Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi, dengan gurunya Maulana Syams Tabrizi. So aku tengok review dekat Goodreads dan mereka, ramai orang memberikan review yang bagus untuk buku ni. So aku rasa aku nak memulakan tahun 2021 aku dengan buku ni. Selain itu, antara buku yang menarik juga untuk dibaca adalah ini, 13 Reasons Why atau 13 Sebab Kenapa. Mungkin korang akan cakap, ni siri Netflix tu kan? Jawapannya ya. 13 Reasons Why telah diadaptasikan ke siri yang sekarang ni amat popular di Netflix. Malah survey aku secara random mengatakan bahawa 13 Reasons Why merupakan antara siri yang paling banyak ditonton oleh rakyat Malaysia sepanjang PKP. Antara top 5 lah. Yang lain seperti Money Heist, La Casa de Papel. La Casa de Papel tu pun aku minat juga sebenarnya. Dan Narcos. Aku selain La Casa de Papel, aku juga tengok Narcos, kisah mengenai Pablo Escobar. So 30 Reasons Why, InsyaAllah aku akan baca, dan akan ada satu slot video di mana aku akan berbicara tentang 30 Reasons Why ni. Dan berkaitan, sebab 30 Reasons Why ni bukan sekadar novel untuk young adult saja, bukan sekadar novel kosong. Ia syarat dengan novel ni adalah satu bentuk kritik sosial terhadap apa yang berlaku di Amerika, yang secara tidak langsung ada keterkaitan rapat dengan apa yang berlaku di Malaysia, especially dalam budaya sekolah lah, school culture. So novel ni memang amat menarik untuk dibahaskan, dan insyaAllah aku akan mula membaca pada 2021 dan nantikan video ulasan aku. Sebab ramai geng-geng booktube aku yang ternanti-nanti ulasan buku 13 Reasons Why ni. So untuk projek tahun 2021 aku akan mulakan dengan novel ni, tapi tunggulah biar aku habis baca dulu. Okay, itu buku fiction. Itu antara buku-buku fiction. Untuk non-fiction pula, aku mungkin akan membaca buku ni. Ini dia, Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, ataupun tafsiran mimpi. Tafsir mimpi lah. Ya, korang tentu ramai kenal Freud, tapi yang tak kenal aku kenalkan lah. Freud adalah salah seorang saintis. Beliau adalah seorang doktor dan beliau adalah pelopor kepada ilmu psikologi moden. Freud ni dikatakan sosok yang begitu penting dalam ilmu psikologi dan psikoanalisis, sehinggalah sesiapa saja, dikatakan sesiapa saja yang belajar psikologi dekat universiti tidak sah digelar seorang psikologis jika dia tak membaca Freud. So Freud ni ada beberapa tulisan yang amat menarik.
beberapa buku tulisannya yang agak menarik, tetapi di Kino tak banyak sangat jual. So ni antaranya lah yang aku sambar di Kino, The Interpretation of Dreams. Dan buku ni memang aku selalu baca setiap kali aku jumpa dengan psychiatrist. Aku dah mula dah first step hari tu. Aku jumpa masa aku ada appointment dengan psychiatrist aku baca buku ni sementara menunggu masa untuk dipanggil. Dan psychiatrist aku amat tertarik dengan buku ni lah, dengan apa yang aku baca. Dan seterusnya non-fiction yang aku pilih untuk tahun 2021 adalah buku ni, Malaysian Maverick, Mahathir Mohamad in Turbulent Times, karya Barry Wayne. Barry Wayne ni adalah seorang wartawan berasal dari Australia. Dan beliau adalah wartawan yang selama lebih 30 tahun melaporkan berita mengenai keadaan semasa di Asia Tenggara. Dan antara yang beliau laporkan adalah tentang Mahathir lah. Buku ni amat menarik sebenarnya kerana buku ni adalah cetakan kedua. Cetakan pertama telah pun terjual lebih kurang tak adalah sampai 100,000, mungkin ada 50,000 naskah. Dan buku ni hampir diharamkan oleh kerajaan Malaysia ketika tahun-tahun pertama Najib memerintah. Malah Mahathir siap nak saman Barry Wayne lagi kerana dikatakan buku ni telah memfitnah dia. Namun pengharaman tu tak berlaku. Najib tak mengharamkan buku ni, Mahathir pun tak jadi saman Barry Wayne. Dan Barry Wayne hidup dengan tenang bersama keluarganya di Singapura sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 2013, beberapa bulan selepas PRU ke-13. So memang aku sebenarnya memang tercari-cari buku ni sejak dulu lagi. Namun Alhamdulillah aku jumpa buku ni dekat Kino. Dan kalau korang memang tengah mencari buku ni, Malaysian Maverick ni, korang boleh cari lagi di Kino. Harganya harganya RM68. Korang boleh cari dekat bahagian Asian Studies kot. Kalau tak silap aku cari, dapat novel ni dekat Asian Studies, so kau boleh cari kat situ. Buku ni sebenarnya adalah biografi tentang Mahathir, yang mana biografi ni bersifat neutral. Dia tak seperti tak silap Mahathir Mahathir ada terbitkan biografi beliau sendiri, iaitu Doktor Umum, A Doctor in the House. Namun kalau korang tengok review dekat Goodreads, orang akan bagi review yang agak rendah lah, kerana biografi tersebut amat bersifat berat sebelah sebab Mahathir sendiri yang tulis biografi tu. So dia bersifat berat sebelah lah. Dan kalau korang baca mana-mana autobiografi lain tentang Mahathir yang kebanyakannya ditulis oleh musuh politik Mahathir, itu pun akan bersifat berat sebelah juga, sebab mereka dalam autobiografi itu lebih pada kontra Mahathir. Mahathir punya autobiografi sendiri pun lebih pro diri dia, dia semacam narsistik lah, menyembah diri dia sendiri. So Barry Wayne ni antara autobiografi Mahathir yang bersifat neutral lah. Neutral pun sampai Barry Wayne ni nak kena sama dengan Mahathir. Tapi itulah, Mahathir sekadar cakap je, dia tak buat pun. So aku dah baca bab pertama, dah masuk bab pertama, dan insyaAllah aku akan sambung lagi, habiskan buku ni. Mungkin aku akan baca 2-3 kali sebab Barry Wayne, analisa Barry Wayne terhadap perilaku Mahathir sendiri, personality Mahathir sendiri agak tajam. Malah dikatakan sama tajam dengan Zainuddin Maidin. Zainuddin Maidin pernah, Allahyarham Tan Sri Zainuddin Maidin pernah keluarkan beberapa buah biografi atau biografi tentang Mahathir. Satu dalam bahasa Inggeris, The Other Side of Mahathir, sisi lain seorang Mahathir. Dan satu lagi, Mahathir bukan kawan saya. Mahathir bukan kawan saya tu aku ada dekat aku, insyaAllah mungkin ada satu masa lain aku akan review juga novel tu, autobiografi tu. So itulah antara bacaan-bacaan aku untuk tahun 2021 ni.
Dan untuk 2021 aku akan membeli buku, lebih banyak buku lagi, sebab aku ada terima panggilan dari kawan-kawan aku yang jual buku. Mereka kata, "Adhika, ada buku baru masuk, belilah." Macam okey, kau sabar jap, aku ambil, kau tunggu, aku WhatsApp kau, aku bank in duit, lepas tu kau hantar buku tu kat aku. Cantik. So aku dah contact ramai member aku yang jual buku. InsyaAllah untuk tahun 2021 ni aku akan mulakan sesuatu yang fresh, yang baru. Yelah, sebab tak ramai orang nak tengok video aku asyik cakap je. So InsyaAllah untuk tahun ni, tahun depan aku akan buat sesuatu yang barulah. So audience tak akan rasa bosan dengan aku. Sibuk je lah bunyi penting ni. Aduh, tengok aku sibuk cakap, dia pun nak sibuk berbunyi. Apalah. Jadi setakat tu saja dahulu. Ini adalah video terakhir aku untuk tahun 2020. So insyaAllah jumpa lagi anda semua di tahun 2021 dengan konten yang lebih menarik serta perbahasan yang lebih tajam. So itu sajalah hari ini. This is Abdul Adhika Amirul signing off.